Many of you who have your regular salary jobs may be dreaming of starting your own business, but are asking yourself, how do you get started? Do you leave your job straight away or start part-time? And how do you save up for your initial capital? Well, we met with a financial coach who calls himself the money mechanic, or Abang Abu, to ask him for some tips on starting a business. For those eager on gaining knowledge on how to help multiply their wealth, chances are you've come across the name Abang Abu at some point of your search. This SPM graduate started off with very little and was faced with hardships in the early stages, but has now risen to become an acclaimed businessman himself and is now a sought-after name in the financial seminar circuit. He calls himself Abang Abu Mechanic Wang, or the Money Mechanic, and keeping up with the persona, his talks have titles like The Financial Garage, and he often uses the science of automobiles, engines, and tools as some of his metaphors. What if you wanted to start a business just like that? What would you need to do to start off? Here's what he has to say. First thing dia kena senyum banyak. Sebab dalam perniagaan ni dia bukan macam orang tak cakap perniagaan ni senang dan sebagainya. Perniagaan ni lah satu benda yang perlu kita meletakkan banyak attitude kita, dari segi semangat kita, dari segi usaha kita dan banyak benda ni. Kalau kita tak ada benda-benda ni, sebenarnya apa pun kita buat sukar. Dia kadang-kadang orang ingat ni duit yang menjadikan sektor perniagaan tu berjaya dan sebagainya. Tapi pada saya duit adalah secondary. Apa yang utama adalah minat yang mendalam, satu purpose yang mendalam, satu passion terhadap benda yang dibuat, satu keinginan yang tinggi. Nak berniaga ni bukan seperti macam kita start terus jadi. Berniaga ni ada pelbagai. Tapi at the same time, berniaga ni bukanlah susah. Sebab kalau susah, mesti tak ada orang yang berjaya. Advice saya, cari minat kita, sama ada kita berniaga ni untuk apa? Apa sebab dia kita nak berniaga? Sebab tanpa sebab yang kuat, kita tak boleh mengharungi sebarang dugaan, ujian dan juga cabaran yang akan datang dalam perniagaan. Pada saya, cari kenapa. Kenapa kita nak berniaga? Apa sebab nak berniaga adalah yang pertama sekali. Kemudian barulah kita pergi pada kos dan sebagainya. Kita dah pun siap sedia. Kita bersama kumpulan pagi dan juga anggota Raihan kita. Bersama kita. Abang Abu dah siap sedia? Lagu nak tukar, lagu Thank You Allah. Awal tadi kita rancangkan yang lain. Kita merancang Allah menentukan Thank You Allah. Silakan. Cek, 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, saya datang sini pun nak belajar ya. Tak, Abang Abu ni paksa pula. Saya dengan Abang Abu ni sebenarnya satu sekolah di Johor Bahru, Sekolah Tasik Utara. Kami rival ni, rival dalam bola sepak. Okey, kita cuba menceriakan suasana yang untuk penutup ni dengan lagu kesyukuran kepada Allah, iaitu Thank You Allah. Bismillah. Kau boleh nyanyi sekali ya?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Satu tepukan kepada semua yang sudah pun berada di sini. Alright, kita tepuk. Alright, tepuk saja. Kita tepuk, beri tepukan dan tepuk DJ Hon. Kepada juga ayah dan sudah pagi-pagi sudah pun datang untuk bersama dengan Abang Abu dalam segmen Ilmu Wang Dunia Akhirat. Alright, Ilmu Wang Dunia Akhirat bersiaran setiap pagi daripada 9 hingga 10 pagi. Setiap hari 9 hingga 10 pagi, insya-Allah. Alright, insya-Allah 9 hingga 10 pagi kita akan bersama bersiaran untuk berkongsi dan juga kita bersembang-sembang dan bertukar-tukar pendapat mengenai ilmu wang dunia akhirat. Dan dalam segmen untuk 10 hari yang berlangsung ini, hari ini adalah hari yang keempat sebenarnya. Hari yang keempat dalam petua rahsia pelaburan. Petua rahsia pelaburan yang dilakukan oleh pelabur-pelabur yang berjaya, yang luar biasa mereka lakukan benda ni. Jadi hari ini Abang Abu nak berkongsi dengan anda benda-benda tu. Dan seperti biasa kita mulakan dengan apa? Istighfar. Kita mulakan dengan istighfar. Mudah-mudahan hari kita ini akan sentiasa dirahmati Allah SWT. Jadi cara istighfar dia untuk Abang Abu ni lain sikit. Kita pegang sambil kita pegang handphone dan kita cari tengah berbual ni, kita tekan share, right? Share. Astaghfirullahalazim. Kita share kepada kawan-kawan, kenalan, grup-grup yang di mana mungkin kita juga anggotanya. Dan kita tahu hari ini pastinya apa yang kita akan kongsikan memberi manfaat kepada yang mendengar, malahan akan menjadikan sesuatu yang luar biasa bagi yang mengamalkan apa yang kita kongsikan selama 10 hari ni. Dan 10 hari ni adalah petua pelaburan. Sebab pelaburan adalah satu perkara, satu benda, sesuatu yang dilakukan yang memerlukan banyak pengetahuan, banyak pengalaman, banyak benda-benda ni untuk menjadikan apa yang kita laburkan tu menjadi. Kita tak nak pelaburan tu menjadi peleburan. Sebab ramai yang pelaburan jadi peleburan. Kita tak mau peleburan, kita nak jadi pelaburan. Alright. So macam mana kita nak membuatkan pelaburan? Itulah rahsia-rahsia yang sedang dikongsikan selama 10 hari. Dan 3 hari telah pun berlalu. Dan antara yang Abang Abu kongsikan dalam 3 hari yang pertama adalah, yang pertama, jangan jadikan pelaburan tu satu perjudian. Kalau kita ingat lagi kan, jangan jadikan pelaburan tu satu perjudian. Itu yang pertama sekali, right? Yang Abang Abu cerita sebab ramai orang tertipu dengan keadaan dan sebagainya. Kedua, saya cakap jangan percaya pada nasihat pakar. Apa yang saya maksudkan, buat kajian, jangan terus lakukan tanpa apa-apa kajian. Yang ketiga yang Abang Abu juga kongsikan adalah buat kerja dari buat homework. Maksudnya menyelidik. Pastikan apa yang kita dapat tu informasi kita selidik balik sehingga sebelum kita melakukan apa-apa tindakan. Alright. Dan hari ini adalah hari yang keempat yang insya-Allah kita akan kongsikan satu lagi tip pelaburan, rahsia pelaburan yang akan Abang Abu kongsikan bersama dengan anda, yang pastinya akan memberikan anda sesuatu yang luar biasa, something yang untuk kita fikirkan, dan akhirnya jika diamalkan pasti awak juga akan mendapat nikmat daripada pelaburan kita tersebut. Alright. Jadi kita nak juga ucapkan terima kasih kepada yang hadir pada hari ini. Apa kata kenapa hari ini macam tak ada love sangat ni? Baru satu yang pertama. Alright, yang kelima. Baru betul. Jadi itulah yang Abang Abu nakkan. Banyak lagi. Sambil tu cakap alhamdulillah. Love tu banyak-banyak. Alhamdulillah. Biar saya dapat 1000 lebih macam biasa. Hari ni mungkin lambat sikit. Ada nampaknya adik-beradik kita kurang pada hari ini. Yang saya nampak kat sini Kak Asma ya. Kak Asma, Assalamualaikum. Yang handsome. Sebab akak cakap handsome, maka akan dapat tepukan daripada Abang Abu dan AB, my love dan sedara. Alright, adik-beradik. Alright. Kak Asna sudah pun datang seorang saja hari ini. Saya tak nampak yang lain jawab. Tapi saya nampak ramai yang sedang tengok. So apa kata just jawab Assalamualaikum. Jawablah Waalaikumsalam ke, ataupun awak tu bagi salam ke, dapat pahala murah. Pahala yang mudah sangat. Bagi salam, jawab salam, dah dapat pahala. Apa ni kan? Kadang-kadang ialah mungkin dia cakap, aku dah cakap lah, aku cuma tak nak tulis. Kan? Tak apalah cakap hai ke, ataupun cakap salam. Sebab baru kita ada interaksi, baru Abang Abu tahu yang sebenarnya Abang Abu berbual dengan anda semua. Kalau tak, saya macam aku berbual dengan diri aku sendiri pula. Alright, so
Jadi samalah kita semua sekarang ni insya-Allah berada pada hari 8 hari bulan Julai. Cepat sangat macam baru saya cakap hari tu 1 Julai dan hari ni dah 8 Julai. Begitu cepat sekali masa berjalan, masa sedang berjalan dengan begitu pantas. Di Singapura akan berlangsung voting ataupun pilihan raya yang akan berlangsung pertama kali di musim COVID. Pertama kali cara yang sangat unik, sangat berlainan. Kita tak nampak orang berkempen. Kempennya semua dekat online dan tak ada berkumpul-kumpul. Oh, satu benda yang sangat-sangat tak pernah dijangkakan telah pun berlaku. Dan kita nak tengok 10 hari bulan nanti apa yang sebenarnya dan bagaimana benda ni dijalankan. Alright. Kita nak tengok. Alright. Dan bagaimana di Kuala Lumpur, nampaknya ramai yang macam, kenapa korang marah dengan aku ke tak nak jawab-jawab ni, right? Ke Akak Asna je seorang yang dengan Abang Abu ni? Tak ada ke yang lain? Yang lain semua pergi mana ni? Tidur lagi Hello, bangun. Tak mentang semalam aku dah tertidur, semua nak belagar lah ni, tak nak datang, takut aku tertidur. Tak, itu terjadi sekali-sekali. Hari ni Abang Abu dah ada dah kat sini untuk kita berkongsi. Alright, dan hari ni pukul 10 insya-Allah saya akan ke bandar juga hari ni ada lagi satu perbincangan. Semalam pun saya ada keluar, hari ni pun insya-Allah saya keluar. Nampaknya apa yang kita lakukan sebelum COVID dah mula jugalah. Kita dah mula berkeluar untuk bertemu dengan klien, bertemu dengan organisation dan bertemu juga dengan ramai kenalan-kenalan kita, so itu yang berlaku di Singapura. Dan bagaimana di Kuala Lumpur dan di tempat-tempat lain yang mungkin anda ada, boleh kongsi kat sini, boleh tekan awak berada di mana. Awak ni berasal ataupun bukan cakap berasal lah, sekarang ni duduk kat mana? Kat Bangi ke, kat Seremban ke, kat Melaka ke, kat Johor Bahru ke, kat Penang ke, Langkawi ke, Terengganu, Kelantan, Pahang, alright, Perak, banyak tempat ni, dan Selangor, alright, mana lagi yang tertinggal, Sabah, Sarawak, definitely, alright. Jadi kita nak bersama-sama lah kita kongsikan keadaan cuaca di sana macam mana. Tu je kau komen keadaan cuaca dekat sana. Apa keadaan cuaca di negeri-negeri ni? Abang pun nak tahu je kan, sebab kadang-kadang kita nak tahu jugalah apa berlaku dekat negara-negara, negeri-negeri ni kan. Alright, kita ada Assalamualaikum. Okey, sambil itu kita tengok Muhammad Aizat dia cakap Assalamualaikum. Best Aizat. Okey, terima kasih. Tiza Siti, Assalamualaikum. Ku doakan dan semua sihat ceria selalu. Yes, best. Kak Asma, sibuk buat video untuk Ibu Underground Special. Alright, bagus. Terima kasih. Teruskan Kak. Ini adalah hasil daripada diploma pula Digital Product Challenge 21 hari yang sedang berlangsung. Hari ini hari yang ke-11 insya-Allah. Mereka sudah pun membuat produk digital best. Zuraini Burhan, Assalamualaikum and AB semua. Semoga hari ini memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Dan okey, cuaca mendung di mana tu? Di mana cuaca mendung? Alright, dekat sini nampaknya okey tadi. Tapi mungkin juga mendung sebab sejak kebelakangan ni memang ada hujan yang turun, alright? Hujan rahmat, hujan yang turun untuk memberikan kesejukan. Sebab semenjak 2 menjak ni memang dia macam panas, dia mulai macam. So 2-3 hari ke belakang ni alhamdulillah, alright, kita ada hujan yang membawa kesejukan kepada kita. So cuaca cerah kat mana? Oh, Kak Rin, cuaca cerah ni, dia cakap cuaca cerah, alhamdulillah pagi ni cuaca cerah. Alright. Dan bagaimana dengan keadaan persekitaran anda dan keadaan COVID bagaimana? Alright, di Singapura nampaknya setelah dia reda macam ada sedikit. Dia macam sedikit naik balik. So ini akan memberikan satu mungkin pengawasan yang lebih terperinci, perlu beri perhatian. Dan semua kita kena jaga kita lah, macam hashtag Perdana Menteri Malaysia, kita jaga kita. Jadi itulah satu kaedah dan satu cara yang betul-betul kita boleh memastikan penularan COVID ni dapat dibendung, dapat diberhentikan, dapat dikurangkan. Kalau kita jaga social distancing kita, kurangkan kita ke tempat-tempat yang ramai orang, pastikan kita lebih banyak di rumah macam dulu juga kan. Dulu pun kita banyak kat rumah masa COVID kan, masa PKP, masa circuit breaker, kita duduk rumah saja kan. So kurangkan kalau tak ada perkara-perkara penting, perkara perlu, tak perlulah kita nak keluar sangat kan. Alright, itulah yang mungkin
sambil-sambil kita nak bercerita pasal pelaburan rahsia petua rahsia pelaburan yang keempat pada hari ini. Setelah kita dah lalu 3 hari ini, kita dah banyak berbincang, bersembang, bercerita, bersoal jawab mengenai beberapa perkara. Dan hari ini Abang Abu akan bawa satu lagi petua rahsia yang saya sangat-sangat yakin akan memberikan anda sedikit lagi kemantapan dalam pelaburan. Sebab ramai orang ni, mereka ni dalam bab pelaburan ni, mereka macam belum ada satu, kata orang tu, penerangan yang betul yang menyebabkan selalu saja ada saja benda berlaku, right? Alright, ni okay. Alright, AA kena buat suatu program diploma. Sejak ke belakang ni asyik tersebut je pasal diploma. Saya memang dulu dah buat pun, cuma benda tu diberhentikan. Saya akan start balik, alright, insyaAllah. Tapi kita akan start bulan 7 ni, 19 hari bulan, kita dah ada satu program 10 bulan yang akan diberikan certification daripada UK, alright, bagi yang menyertai program tu selama 10 bulan, alright. 10 bulan, seminggu sekali kita berjumpa dalam 3-4 jam secara online saja, dan 3 bulan atau 4 bulan sekali kita akan juga bertemu secara offline untuk kita memantau dan melihat sendiri perjalanan. Itu adalah program yang akan dijalankan, dan kita akan ambil hanya lebih kurang dalam 50 orang saja. Saya ingat dalam kelas, seperti satu kelas sajalah. Jadi bagi anda yang mungkin nanti tengok-tengoklah Facebook Abang Abu. Saya ni memang post kat Facebook, saya tak adalah buat macam apa tu. Tapi saya nak kena belajar lah buat teaser tu semua kan. Kan insyaAllah lepas ni kita buat lah. Alright, breakfast apa pagi ni? Saya hari ni, pagi ni saya breakfast biskut. Biskut. Sebab bini aku tak masak hari ni. Dia cakap ni hari kita pergi luar makan, jadi aku tak dapat breakfast lah. So makan roti, biskut dengan Nescafe. So dia cakap dia nak buatkan tosai. Sebab dia ada dengar aku cakap. Bagus juga korang tanya benda tu, aku dapat tosai. Alright. Okay, Rose Mekar in the house. Salam yang handsome dan semua. Alright. Okay, itu dia. Kita bagi tepukan pada Rose Mekar. Akak Rose Mekar, dia pakai BMW, babe. Dia BMW sporty punya. Jangan main-main akak ni. Nampak je Kak Rose, tapi dia pakai BMW sporty. Sporty tau, bukan BMW biasa punya. Sporty punya, babe. Sporty punya. Jangan main-main dengan Kak Rose ni. Alright, itulah salah seorang adik-beradik kita juga adik-beradik Kak Rus. Apa khabar Kak Rus? Kak Rus Shah Alam kan? Kak Rus Shah Alam. Alright, di sana cuaca pun mendung juga Alright, apa kata teruskan tekan love. Saya nampak love 71 saja. Macam mana ni? Ini tak boleh jadi. Dia dah patuskan dah 700 lebih. Sekarang baru 71. Apa kata kita tekan banyak-banyak? Dan juga seperti biasa, korang dah tahu kalau Abang Abu nak mula bagi petua pada hari ini, anda perlu juga tanya soalan. Bila ada soalan, barulah otak saya ni bekerja macam geliga gila. Sebab soalan anda adalah makanan minda untuk saya. Soalan anda adalah makanan minda untuk Abang Abu. Jadi jangan terlupa tanya. Alright, tanya soalan. Apakah soalan yang anda tanya? Sila tanya. Sebab soalan anda adalah makanan minda saya. Bila dah ada soalan, baru kita akan bergerak terusnya untuk berkongsi dengan benda-benda lain. Alright, terima kasih juga kepada anda, dan jangan lupa untuk share. Alright, tolong share banyak-banyak. Share kepada member-member, share kepada ramai-ramai. Sebab Abang Abu, kau tahu tak, Abang Abu juga naklah ada fan yang ramai juga kan. Sebab aku tengok ramai dah ada macam-macam, beratus ribu, ada yang sampai 1 juta kan. Member-member aku tu semua dapat 1 juta. Yang aku ni apa je lah kan. Jadi aku nak kau tolong lah aku share. Lepas tu suruh like sekali. Cakap share dan like Abang Abu ni. Macam tu, right? Lepas tu semalam aku belajar tu benda. Dekat Facebook aku, dia ada satu benda dia cakap komen bukan komen dia macam cerita pasal Abang Abu. Mungkin korang boleh cerita tau, apa yang pendapat awak mengenai live ni. Cuba cerita kat tulis sikit. Benda-benda macam tu lah. Okay. Alright, Rose Mekar, adik-beradik from Shah Alam, jihad, kesihatan dan ekonomi. Wah. Akak Rose ni yang aku selalu suka. Dia memang marketer tau. Dia akan market, pergi mana market. Aku dalam
Aku punya WhatsApp ni kau tahu tak berapa banyak, hari-hari dia akan message sambil dia bagi pedoman, sambil dia share video, sambil dia like sambil-sambil tu dia selam air lah, dia selam sambil dia cakap saya ada jual ni, macam tu kan. Itulah marketer yang sebenar-benarnya marketer. Alright, akak tu cakap alright. Now fasa PKP pemulihan, so it's an empowerment. Kita kena bertanggungjawab ke atas kesihatan diri kita. Alright, okay, SOP dia cakap, akak ni dia cakap follow SOP kan, walaupun PKP dah nak whatever, follow SOP. Alright, sikit mendung, mesti datang Shah Alam untuk sarapan roti canai sarang burung yang di-viral. Alamak, aku tak tahu pula mana pula ada sarang burung pula. Kak Ros baru saja selesai makan. Wish, kenyangnya. Oh, makan roti canai sarang burung ada benda aku nak buat roti canai sarang lebah pula. Alright. Dari Spital Selayang hari ini. Assalamualaikum. Kak. Oh, akak kat sana. Akak Kama. Akak Kema dekat Hospital Selayang. Alright. Mudah-mudahan diberikan kesihatan yang sempurna untuk kakak. Alright. Next time your wife kena buat video macam mana nak buat tosai dengan kari ayam. Your favourite. Oh, my wife kena buat video video kari ayam Okay, aku suruh dia buat. Nanti korang kena beli resepi dia. Jadi seorang bayarlah RM5 ke RM10. Nanti kita derma lah duit tu. Jadi dapat juga pahala. Alright, my brother Thomas Prater daripada US. This is my brother and my friend and my partner for one of our business when we are in Singapore. This guy is from US. How are you, Mr. Thomas Iskandar? Dia punya Muslim name is Iskandar, alright? How are you, Iskandar? How's are you in California or Texas or where? Where are you now, Thomas? Are you in California? Are you in California or are you in Texas? How's your parents? So I sometimes I see your like what I call that, your photos, your Facebook updates. So you look macho, man. You look macho. You look handsome as usual. Just a bit lesser than your brother Abang Abu. Like Abang Abu, his handsome is a bit up sikit lah kan. So, alright, Texas. Okay, Thomas, Texas. How's Texas now? Alright, good, yeah. So, what time is there in Texas? So here we are at 9:30 in the morning, and what is the time in Texas, Thomas? What is the time so that we can actually like share what is the time? Okay, for adik-beradik, some of my siblings here, you can actually get connected with Mr. Thomas Iskandar. He's our brother in Texas now. He's like staying there. He was in Singapore for the many years, and I'm his partner, and I'm his brother, and he's what do you call that? It's like it's a brother and like sister. And this guy, he know how to do teh tarik, and he know. Oh, down there is 8:30 a.m. We are just 1 hour apart, is it? Oh, okay, that's interesting. That's why I'm wondering. Come on, man, 8:30 p.m. So I thought, how can 1 hour only? So it's 12 hour, right? It's 12 hours. Like it's nearly like 13 hours, man. The difference between US, Texas, and Malaysia and Singapore. Alright, thank you for joining, Thomas. This is what I do every single day since the COVID started. So I have like 9 to 10 talking about money, dunya, and akhirat. And today I'm actually like sharing some of those tips on how to do very good investments, how to invest like in a steady way, invest without riba. Like I'm giving 10 tips for the past 3 days. I have like given 3 tips, and this time I'm going to like give the next one, which is number 4. Right, number 4. But then before I always get started, I need some questions because I need to answer. So your questions make my mind's breakfast or lunch or dinner. Your question is food for my mind. Alright, since this is morning, your questions give breakfast to my mind. Alright, you the best. You are the best, brother. I'm the best. So be excited to solat today. Be excited to salawat today. Be excited to sedekah today.
Alright, so thank you Thomas for joining me, and thank you. And maybe one of those days, like I would love to invite you to my my live show evening, like evening time. So it's a bit morning for you, right? So like I can invite you to have some discussion, some talks, and like sharing your experience while you are in Texas, and what's the difference that you see between Singapore and then you are living in Texas. What's so different? What makes you miss Singapore? Do you miss Singapore? Do you miss the food here? Maybe you can write some comments there. Alright, okay, kepada adik-adik lain, hari ini kita nak teruskan. Saya menunggu anda untuk tanya soalan. Selagi tak ada soalan, selagi itu kita punya topik ataupun petua rahsia hari ini tak akan dapat disampaikan kerana saya perlukan soalan. Dan apa kata, terus share juga Kita ada 14,000 penonton yang sedang melihat. Alhamdulillah, 14,000 bagi tahu semua orang. Kau nak tengok tak Abang Abu 14,000, 20,000, tengok sekejap je naik 1,000, 15,000, sampai tadi ada 22,000 yang menonton setiap hari untuk mendapatkan tip-tip daripada Abang Abu, insya-Allah, right? Kita bukan nak bagi tip, kita berkongsi pengalaman, berkongsi some of our experience to anda semua, right? Saya masih menunggu dan nampaknya love hari ini sangat menyedihkan. Saya tak tahu kenapa anda sangat nak tekan love. Kenapa lokek sangat dengan love? Cuba bagi love pada Abang Abu sebab saya nak banyak. Saya nak 1,000 kita pecahkan rekod setiap hari. Like tu pula yang lebih hari ni. Saya tak nak, saya ni nak love banyak. Kita nak tekan love. Alhamdulillah. Tekan love banyak sambil tengok Abang Abu, right? Dan sambil tu saya sedang menunggu soalan. Thomas, do you have any questions for me, Thomas? I need questions before I can move forward. Nampaknya diorang ni semua tak nak tanya soalan, semua nak tunggu. Bagi anda yang ada kat sini, 17,000 orang, Alhamdulillah. Alright, 17,000 penonton yang sedang menonton, yang mendapat manfaat daripada ilmu wang dunia akhirat ini. Mudah-mudahan like ilmu yang kita kongsikan akan memberi manfaat. Ada orang dah tanya, Abang Abu cakap 16,000 buta ke dia? Dia ni kenapa buta Itulah, mata saya tak akan nampak, minda saya je nampak benda. Minda saya nampak 17,000. Nampak? Minda aku nampak 17,000 yang sedang menonton untuk mendapatkan manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini, insya-Allah, right? Dan jangan lupa petang ini pukul 3 petang Abang Abu akan berada di TV Bernama. Alright, TV Bernama berkongsikan mengenai simpan, macam nak simpan. Simpan ni memang jadi masalah, isu yang daripada dulu tau, simpan ni. Jadi pukul 3 petang nanti TV Bernama berjumpa dengan mekanik wang anda. Abang Abu, kita akan bersembang selama 15 minit saja untuk kita nak bagi tip-tip macam mana nak simpan. Bagi yang masih rasa macam tak boleh simpan, stop. Lepas dengan Abang Abu, anda cakap, bestnya boleh simpan. Itu yang akan berlaku, right? Okey, itu dia soalan yang telah pun dikemukakan oleh Kak Asna Ahmad. Satu tepukan Kak Asna kerana tanya soalan, sebab kalau tak ada soalan saya tak boleh jawab. Alright, apakah langkah yang perlu disediakan dalam diri individu sebelum menceburi sebarang bentuk pelaburan? Alright, so seperti yang saya cakap, perlu ada ilmu. Alright, yang pertama perlu mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu duit dulu. Alright, ilmu kewangan sangat penting. Alright, that's the first one. Kedua, anda perlu ada ilmu dalam pelaburan yang awak nak buat. Awak nak melabur dalam saham, pastikan awak tahu apa benda Allah itu saham. Awak nak melabur dalam hartanah, awak kena tahu pelaburan hartanah yang macam mana awak nak masuk. Jadi first ilmu kewangan, kedua adalah ilmu pelaburan. Alright, dan ketiga pengalaman. Maksudnya mulakan perjalanan pelaburan kita dengan melakukan sedikit pelaburan. Jangan terus nak melabur banyak. Melabur sikit, dapat pengalaman tu. Alright, lepas tu adakan network. Network di mana kita boleh berbincang dengan orang-orang yang juga menjadi pelabur seperti kita. Alright, kita ada grup-grup di mana kalau saham adalah grup-grup saham yang ada sembang pasal saham. Kalau pelaburan hartanah ada grup-grup hartanah. Jadi kita selitkan diri kita dalam tu dan kita dapatkan informasi. Tapi jangan selitkan nak dapatkan tip.
Kalau selit dapat tip tu dah salah, alright? So inilah antara benda yang abang-abang nak bagi tahu juga. Dan juga pastikan kita sudah mempunyai simpanan. Sekurang-kurangnya 6 bulan simpanan dah ada. Jadi kat situlah yang kita sebenarnya boleh memulakan kita punya perjalanan seterusnya. Belajar pasal kewangan, belajar pasal ilmu pelaburan dan sebagainya. Okey, isteri saya dah bagi pun toseh. Bagi anda yang mungkin nak nampak, ni dia toseh dia. Dia ada toseh toseh telur dan kuah kari. Sebentar lagi abang dah sampai dah. Alright, soalan yang Akak Ros Mekah tujukan. Soalan 1. Apakah jenis pelaburan yang digalakkan di zaman COVID? Please jelaskan dari sudut kemanfaat kepada manusia, okey? Apa benda Allah Akak ni? Aleli dia cakap, please Please jelaskan dari sudut kemanfaatan kepada manusia. Tak, akak ni sedih macam ni. Pelaburan ni banyak. Walaupun kita ni jual barang ke whatever, right? Kita tak perlulah dia macam ni. Pelaburan ni dia banyak. Memang pelaburan yang memanfaatkan adalah pelaburan yang tak ada riba ke. Tu je. Pelaburan yang kita laburkan untuk dapat hasil, dan hasil ni kita bagi balik. Kita berzakat daripada hasil tu, right? Kita bagi orang daripada hasil tu. Jadi pada saya itulah yang memberi manfaat. Bukan pelaburan yang buat kita kaya raya tapi kita tak bersedekah. Buat pelaburan yang buat kita kaya raya tapi tak tenang. Pada abang Bu, pelaburan yang tak ada riba, pelaburan yang tidak ada riba, pelaburan yang tidak kita lakukan tanpa ada ilmu, pelaburan yang kita 3 benda yang Abang Bu dah bagi tahu sebelum ni, iaitu pelaburan yang tidak mendatang perjudian. Maksudnya tak ada ilmu, kita lantak. Kedua yang saya cakap adalah kita jangan dengar pakar. Tak kisahlah siapa dia, jangan dengar. Maksud jangan dengar, buat kajian. Untuk soalan Akak yang ni, insya-Allah hari ni Abang Bu ada jawapan dia. Tepat pula Kak, engkau tanya benda tu, aku pula memang nak cerita pasal benda tu. Apakah pelaburan yang boleh memberikan manfaat, tak kira di zaman COVID ke, tak COVID ke, ini cara dia. Alright? Dia kalau nak melabur ni, dia tak boleh ikut keadaan. Itu bukan pelaburan tau, itu adalah trading. Itu jual beli. Dia ikut masa, dia trade. Kalau pelaburan investment ni adalah pelaburan. Pelaburan dia tak boleh ikut masa ni tak. Pelaburan adalah satu strategi yang kita boleh guna pakai bila-bila masa. COVID tak COVID sama. Cara COVID dia macam kita dah ada teknik. Cuma trading ni lain. Kalau trading kita berdagang, kita trade, tu lain. Itu kita kena tengok zaman, kena tengok whatever. Tapi dalam pelaburan, awak tak perlu sekiranya awak ada satu sistem yang betul. Yang Abang Abu nak ceritakan pada hari ini. Jadi apa dia? Pelaburan yang menguntungkan, tak kisahlah pada COVID atau tak. Yang menguntungkan adalah tip petua pelaburan yang keempat. Apa yang menguntungkan? Melabur dalam pulangan yang berganda, right? Iaitu compounding returns, right? Pelaburan yang berterusan yang memberi pulangan compound ataupun pulangan berganda. Itulah yang sebenarnya satu pelaburan yang bijak boleh dilakukan pada masa ini atau bila-bila masa. Sekali lagi saya ulang, melabur dalam pulangan yang berganda yang dinamakan compounding, alright? So kita kena ada satu kaedah compounding dalam pelaburan kita. Itulah yang terbaik, Kak. Itulah yang sebenarnya terbaik. Okey, alright. Okey, alright. So pulangan berganda. Apa itu pulangan berganda? Apa maksud yang Abang Bu maksudkan dengan kita melabur dalam pulangan berganda? Alright. Ini adalah satu rahsia kenapa ramai orang dia boleh yang berjaya ni kan. Kalau tengok orang yang berjaya, mereka ni melabur dalam satu sistem yang dinamakan compounding returns. Dia melabur dalam benda yang boleh menghasilkan lebih banyak duit, dan dia pulang balik, dia pusing balik, dia pusing balik, dia pusing balik, dia pusing balik. Itu yang sebenarnya berlaku. Jadi pulangan yang contoh pelaburan dia tanya contoh. Alright. Contohnya adalah kita melakukan sesuatu sedikit demi sedikit secara berdisiplin. Contoh saya melabur dalam emas contohnya. Saya bukan terus beli 100,000 duit saya pergi beli emas, tak. Saya akan melabur setiap bulan. Okey, berapa yang ikut kemampuan kita. Saya melabur mungkin, alright, saya melabur 10 gram. Alright, 10 gram.
10 gram macam tu. Nampak? Sebulan 10 gram. Mungkin yang ada kemampuan lebih sebulan 100 gram. Ada yang tak ada kemampuan sebulan 1 gram. Clear tak? Yang penting kita jadikan dia sebagai satu sikit demi sedikit secara berdisiplin. Itu contoh yang pertama kena faham. Apa itu compounding returns? Jadi bila kita melabur sebegitu, kita sebenarnya sedang compound. Kita ada pulangan yang kita dapat daripada yang sebelum, kita masukkan balik, kita tambah lagi. Kita masukkan balik, kita tambah lagi. Sama juga contohnya kita beli unit trust. Setiap bulan kita masukkan sikit, setiap bulan kita masukkan sikit, setiap bulan kita masukkan sikit. Tak kisahlah dalam keadaan yang naik turun ke whatever, kita tak peduli sebab kita dinamakan dollar cost average. Right, dollar cost average ni adalah kita averagekan bila satu masa nanti, bila kita kira balik dia memang average dia, okay 8%, 10%, 30%, 50%, whatever. Right, jadi ini yang perlu kita lakukan. Sebab ramai orang dia tak ada. Dia macam ada duit, oh dia boleh masuk, masuk. Dia tak ada plan, dia tak ada apa, dia tak ada consistency, dia tak ada compounding effect. So dalam pelaburan, apa yang menjadikan orang tu sangat-sangat berjaya dan kaya adalah compounding effect dia. So macam mana kita boleh menghasilkan compounding effect tanpa ada riba? Saya tak cakap awak pergi melabur dalam benda yang bagi riba dan awak tambah riba dan sebagainya. Tak, saya cakap compounding returns. Compounding returns bukan kita dapat interest yang berganda, right? Compounding returns adalah macam mana kita menggandakan pelaburan kita, pulangan kita pusing balik dan pusing balik, dia terus bertambah dan bertambah dan bertambah, right? Jadi itulah yang perlu kita lakukan. Dan abang pun nak bagi 4 langkah. 4 langkah untuk kita boleh jadikan pulangan kita ni, pelaburan dalam pulangan yang berganda ataupun compound punya return. Alright, apakah 4 perkara yang Abang Abu nak kongsikan pada anda yang boleh tulis, alright? Dan saya insya-Allah apa yang Abang Abu kongsikan, walaupun dia macam percuma dekat sini, dia bernilai beribu-ribu ringgit. Sebab benda ni nilai dia beribu-ribu ringgit, alright? Alhamdulillah, sebab COVID ni Allah bagi saya dia bagi saya untuk terus kongsilah benda ni. Sebab itulah yang saya nak kongsikan. Dan saya kalau tengok apa yang berlaku pada saya nak you all juga komen tentang Abang Abu tau. Kenapa saya sedar, sekarang saya consciously sedar sebab semalam anak saya bagi tahu, Abang Abu you use a lot of you like banyak like. So, tak sampai 3 minit ada 20 like. Jadi dia cakap you need to stop that. Jadi saya nak juga anda bagi tahu saya, ada tak benda-benda yang mengganggu pendengaran kita? Sebab kalau kita gunakan perkara-perkara macam tu, dia panggil false fillers yang menjadikan telinga sakit dengar benda tu. Jadi saya nak awak komen, abang stop abang cakap benda tu macam tu, alright. So saya akan bagi 4 langkah untuk macam mana kita boleh menjadikan dia berganda, alright. Okey, melabur dalam pulangan yang berganda ataupun compounding, alright. Yang pertama, kalau kita nak mendapatkan hasil yang baik daripada pelaburan kita, mulakan sekarang. Mulakan sekarang. Jangan melambat-lambatkan perkara ni, sebab sifat melambat-lambatkan adalah pembunuh kekayaan. Alright. Procrastination is number 1, the killer of wealth. So lagi banyak kita procrastinate untuk menyimpan, procrastinate untuk melabur, procrastinate untuk mendapatkan ilmu-ilmu kewangan, maka you are actually menjadikan diri anda sebagai seorang pembunuh kekayaan. Awak sendiri bunuh kekayaan. So yang tu. Jadi mulakan sekarang adalah benda yang pertama. Mulakan sekarang. Mulakan benda yang simple. Kalau sebelum ni tak ada simpanan, mula simpan. Kalau sebelum ni belum ada pelaburan, mula pelabur dengan emas. Emas je, beli 1 gram. Okey, letak dulu. Alright, mula. Yang penting mulakan. Alright, yang tu yang pertama. Kedua ni, saya nak tekankan balik benda yang saya dah bagi ajar sebelum ni. Melabur hanya perkara yang anda tahu dan awak dah faham. Alright? Dah awak tahu benda tu, dah awak faham risiko dia. Hanya melabur dalam benda yang awak faham dan tahu risiko dia. Jangan sekali melabur dalam benda-benda yang awak tak faham. Itu nama dia judi. Aku dah bagi tahu berulang-ulang kali. Aku repeat lagi. Benda kalau awak melabur dalam benda yang awak tak faham, ikut-ikut orang, itu judi. Itu bukan pelaburan, itu judi. Judi ni dapat apa tau? Dapat dosa banyak judi, dosa banyak, nanti masuk neraka. Jangan. Jadi hanya melabur dalam benda yang kita faham dan kita tahu dan kita baru pelahap. Alright, baru melabur. Alright, saya nak tengok saya punya love ni terus meningkat sebab dia terus stop dekat 799. Saya nak lebih lagi. Dan saya nampak ramai yang dah tak share Abang Abu punya video ni. Saya tak tahu kenapa. Kau jealous ke dengan aku ke apa ni?
Kalau tak jealous, buat sekarang. Hashtag petua rahsia pelaburan. Hashtag. Ataupun main watch party terus. Main watch party. Hari ni tip pelaburan, watch party di awak punya Facebook. Di Facebook awak, watch party, jadi orang datang tengok dekat Facebook awak. Lain kali dia dah tunggu dah kat Facebook awak, apasal dia tak share lagi. Jadi buat watch party, sebab petua ni memang petua-petua yang best. Mungkin dalam 10 hari ni ada 10 watch party awak yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi pergi tekan share, pergi tekan watch party, dan tekan love ni sampai 800 lebih sekarang ni. Saya nak lagi sikit saja kita dapatkan 1000, right? Jadi saya dah bagi 2. Alright, yang pertama tadi apa? Mulakan sekarang. Jangan lambat-lambatkan. Mulakan dengan sekarang. Immediate effect. Alright, today. Right now. Today. Apa yang melabur? Ada lebih. Masuk tabung pun dah mula. Tapi tabung apa? Tabung pelaburan. Jangan kau dah masuk ke keluar balik. Alright? Buat something yang simple untuk anda memulakan apa yang awak nak. Selagi kita cakap nantilah, besok lah, whatever, dia sebenarnya adalah pembunuh. Sebab tu cakap pembunuh. Alright? Pembunuh. Jangan awak lambat-lambatkan. Alright? So, ketiga, semasa awak melabur, dia akan ada pulangan. InsyaAllah lah. Kalau tak ada, nak buat macam mana kan? Kita berredha dan berserah dan berdoa kepada Allah, lepas ni dapat yang bagus. Alright, bila melabur kita dapat pulangan. Dan orang-orang yang berjaya, orang-orang yang menjadi kaya ni, dia akan melabur balik duit tu. Halo? Dia dapat pelaburan, duit keuntungan daripada pelaburan, dia melabur balik. That means dia akan melabur balik, reinvest. Dia panggil dalam istilah reinvest balik. Dan dia akan mula reinvest sampai satu masa investment dia akan bagi dia duit tanpa dia perlu nak bekerja lagi. Maksudnya, dia akan dapat satu pendapatan yang dinamakan pendapatan pasif daripada pelaburan ni. Setiap bulan dia dapat RM1,000, setiap bulan dia dapat RM2,000. Tapi yang pertama, macam mana dia boleh dapat? Sebab dapat je RM2,000, dia akan masuk balik. Itu untuk permulaan. Mungkin dalam setahun atau 2 tahun awak memang dah ada sampai capai tahap simpanan ataupun satu asset level ataupun net worth yang awak nak. Lepas tu bila dapat RM2,000, mungkin RM1,000 tu kita belanja lah sikit, nak pergi jolly ke, nak whatever ke depan ke depan, RM1,000 lagi kita masuk balik. Clear ke clear? So dia kena ada satu sifat melaburkan semula pulangan yang dinamakan reinvest. Reinvest our profit, reinvest our investment profit balik kepada investment. Alright? Itu yang perlu anda lakukan. Clear tak? Dan sebab benda ni sangat penting untuk permulaan. Mungkin ada tanya pasal diversification nak ini. Tak. Benda yang awak dapat tu awak laburkan balik. Mungkin dapat keuntungan bisnes. Alright, awak buat bisnes, awak dapat RM2,000. Alright, keuntungan contoh. So, apa kita kena buat? RM1,000 tu mungkin awak boleh lah pergi belanja whatever. RM2,000 ni kita kena balik dalam bisnes tu. Mungkin kita letakkan dalam bahagian sistem. Kita upgrade kita punya sistem. Kita buat mungkin untuk marketing kita. Kita lebihkan sikit marketing kita. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi itu yang dinamakan di reinvest. Sebab kita nak pelaburan kita atau perniagaan kita terus berkembang, betul tak? Untuk tu kita kena reinvest. Ramai orang tak buat benda ni. Mereka ambil, dia dapat untung, dia pergi belanja, lepas tu dia ambil untung lagi. Sampai satu masa mungkin keuntungan berkurangan, perbelanjaan sama. Masa itulah berlakunya macam-macam hal di mana bisnes yang untung dia bagus pun akan bankrupt. Alright, disebabkan penyalahgunaan duit investment ataupun duit return, penyalahgunaan keuntungan ni menjadikan orang merana dan akhirnya mereka bankrupt. Alright. Tu Daniel Zainal dah cerita passive income cover overhead bulan. Money freedom. Bukan, it's not money freedom, brother. It's financial independence. Dia independence. Freedom lain. Freedom not enough. Passive income cover your overhead not enough. It's not money freedom, it's financial independent. That means you got independent from any job. You don't need any job, but you have income that cover your expenses. Money freedom is when you can have the money to buy KLCC. You ada duit untuk beli kapal terbang. So that is money freedom. You have all the money to buy whatever that you want. Alright, that's the stage yang kelima actually. Alright, keempat lah financial independent. Alright Dan 4, alright, yang nombor 4 abang nak bagi, kita dah bagi 3, saya nak bagi yang nombor 4 untuk kita memastikan kita punya pelaburan ni berganda. Alright, so kita ingat hari ini adalah 4, petua keempat rahsia adalah melabur dalam pulangan berganda. Dan macam mana kita nak buat? Abang dah bagi 4, kita dah bagi 3, saya nak bagi yang last. Alright,
So macam mana awak boleh buat? Di samping awak melabur duit daripada pelaburan awak yang dapat return tu awak melabur, apa kata duit yang awak dapat income ni pun ambil sebahagian labur balik dalam. Maksudnya pelaburan yang actually kita dapat keuntungan tu kita labur balik, dan duit yang kita dapat daripada pekerjaan kita ataupun perniagaan kita, sebahagian tu kita ambil dan masuk dalam pelaburan tadi. Ini akan mempercepatkan kita punya pelaburan. Yes. Alright, Waalaikumsalam. Azwa Abdullah, salam Abang Abu. Abdullah, salam Abang Abu. Waalaikumsalam. Alright, Hati Kamar. Alright, clear ni? Jadi yang keempat adalah untuk anda mempercepatkan proses gandaan ni, di samping duit, let's say saya invest dalam satu investment, saya dapat 1,000. Alright, apa saya buat? Saya invest lagi kat sini, betul? Bulan yang sama saya dapat pendapatan saya, contohnya daripada perniagaan saya dapat 5,000. Mungkin 1,000 tu saya tambah kat sini lagi. Dalam pelaburan yang saya sudah pun buat. Jadi ini akan mempercepatkan saya punya proses penggandaan, proses compounding tu dia jadi lagi laju, dia boleh produce lagi banyak. Jadi itulah yang 4 benda yang Abang Abu fikir anda perlu lakukan untuk memastikan kita punya pelaburan tu dia ada sifat penggandaan. Dia ada sifat penggandaan. Bukan pelaburan duit kita dapat kita terus belanja. Ini selalu berlaku tau. Orang main kutu. Dia panggil kutu lah. Kita main kutu. Kita save apa? Kita main kutu. Baguslah kau save. Tapi apa kau buat lepas kau dah dapat 10,000 yang kau main kutu, dapat 10,000. Kau buat apa? Kau pergi belanja. Kau bukan pergi melabur dalam emas ke, melabur dalam benda banyak. Tak. Ramai yang main kutu untuk dia habiskan duit tu dengan pergi, tak tahu apa dia buat. Saya tak tahu. Tapi kalau awak main kutu dan duit kutu tu awak laburkan balik dalam benda yang mungkin awak sudah sediakan. Mungkin dalam emas, mungkin dalam hartanah, mungkin dalam perniagaan, mungkin dalam benda-benda yang awak faham dan tahu. So invest balik. Itu yang Abang Abu nak bagi tahu. Dan konsep-konsep ni insya-Allah Abang Abu memang dah sediakan dalam program Abang Abu 10 bulan ni. 10 bulan punya program. Alright, yang akan bermula pada Julai 19. Alright, kita ambil 50 orang saja, kita nak bimbing betul-betul daripada bulan yang 7 tu sampailah 10 bulan. Kita akan go through setiap minggu 2-3 jam bersama dengan Abang Abu secara online. Lepas tu 3 bulan sekali kita akan jumpa secara online, secara offline juga. Bagi yang tak boleh offline, masih ada lagi online. So kita akan berteruskan untuk saya bawa anda daripada tempat yang awak ada sekarang ke satu tempat di mana dia lain. Dia perjalanan lain. Daripada masalah tak ada duit. Wah, dah banyak duit. Dulu tak boleh simpan. Oh, dah ada simpan banyak. Dulu tak ada masa. Oh, banyaknya masa nak buat macam-macam. Dulu nak beli banyak benda, fikir. Sekarang tak payah fikir sangat. Dulu nak menderma, ya Allah, sakitnya nak derma. Sekarang ya Allah, berderma bukan derma saja. Dia berzakat, dia berinfak, dia berwakaf sekali. Alright, inilah saya punya benda yang saya nak bagi. Alright. So itulah yang sebenarnya yang terbaik untuk kita lakukan. Alright. Okey, so Kak Ros Mekah dah bagi tahu okey apa dia punya ni. Ros Mekah, investment satu strategi baru bila-bila masa. Compounding return dan keuntungan berganda efek. Tapi halal segi abang lah 4 langkah. Mulakan sekarang. Alright, melabur dalam perkara yang kita faham. Melabur semula duit keuntungan atau reinvest, passive income, repeat investment, sifat cepat compounding return. Wow. So inilah yang sebenarnya Abang Abu nak bagi tahu supaya anda ada satu kaedah yang terbaik dalam pelaburan. Alright. So ini dia kaedah. Bukan ramai orang tanya Abang Abu, macam mana the best pelaburan saham ke tu ke? Hello, anything can be the best if you have proper kind of like system in whatever that you do. Sama ada saham, sama ada hartanah, sama ada business, sama ada crypto, sama ada bitcoin, whatever, sama ada land, whatever that you do. Apa pun nak buat, kalau awak ada apa yang 4 benda yang saya bagi sebanyak 10 tip ni Abang Abu akan bagi dia petua rahsia pelaburan, babe. Jangan main-main. Jadi Abang Abu berkongsi dengan anda. Alright, dan hari ini adalah satu benda yang awak boleh nampak tau. So awak boleh buat. So yang pertama, mulakan. Jangan lambatkan lagi. Dah dengar ni, awak dah kena start. Sekurang-kurangnya melabur emas. Kan, belilah 1 gram. Dekat mana nak beli? Tak payah nak beli dengan siapa-siapa yang nak ni. Tak payah. Awak pergi je dekat kedai mana-mana, kedai emas yang jual kedai emas tu kan. Kedai emas tu yang jual tu awak beli. 1 gram boleh, 2 gram boleh. Apa yang mampu boleh. Yang penting setiap bulan awak buat benda tu. Sehingga mula belajar. Kan? Okey, nak kena tahu pasal saham. Aku tengok semua saham macam ni je. Apa benda lah saham ni? Pergi belajar. Kan? Pastikan awak tahu sebelum awak nak melabur.
Tengok Artana pula cerita, bagus juga Artana ni, dapat passive income banyak ni, macam mana aku nak buat? Belajar dulu, right? Belajar. Tapi sebelum belajar benda-benda tu, belajar dengan abang Abu dulu. Apa? Ilmu kewangan, right? Financial literacy, to make your financially intelligent. Bila ada financial literacy, you become financially intelligent. When you have financial intelligence, you can do or you can make the right decision, the best decision, the powerful decision, the profitable decision in when comes to money. Alright? So itulah yang Abang Abu nak anda fikirkan. Start dengan benda-benda. Okay, kalau ada rasa macam mana Abang Abu nak start? Okay, saya bagi anda nak start dengan satu benda. Alright? Buat benda ni. Buat start benda ni, saya bagi terus. Pergi dekat ni. Yes. Dapatkan FE30D kalau awak ni memang zero. Ataupun memang tahulah tapi tak tahu nak get started. Betulkan baik keadaan kewangan awak. Dapatkan FE30D di www.abangabu.com. Alright, dapatkan. Ini satu pelaburan yang sangat-sangat bagus. Alright, dia tak lebih macam mungkin kau kalau keluar kan dalam seminggu, kalau kau keluar kan, kau makan sana makan sini, masin ni lagi murah. Lagi murah. Dia lagi murah. Kalau compare 30 hari tu, aku rasa dalam RM3 RM3 sehari kau dapat satu step by step approach dalam email. Kita dapat email, Abang Abu kasih hantar email untuk awak buat secara praktikal, step by step. Tak perlukan masa 15 hingga 30 minit satu hari untuk membetulkan kewangan kita. Jadi dapatkan apa? Dapatkan benda ni. Alright, dapatkan apa? Dapatkan benda ni. Dapatkan ni. Nampak ni? Dapatkan ni. Dapatkan FE30D, www.abangabu.com. Dapatkan sekarang. Alright, pergi sana, ambil benda ni, terus mula jalan kita bersama-sama mencapai kejayaan kewangan yang luar biasa, insya-Allah. Dan ikuti juga setiap hari 9 pagi hingga 10 pagi dalam Abang Abu Mekanik Wang page saya ni, insya-Allah banyak benda yang Abang Abu akan kongsikan kepada anda. Dan sedang berlangsung adalah petua rahsia. Petua rahsia apa? Pelaburan. 10 petua yang Abang Abu akan kongsikan, dan hari ini adalah hari yang keempat baru, babe. Jadi pastikan anda jangan ketinggalan esok juga. Masa yang sama 9 hingga 10. Ajak lagi ramai-ramai member. Biarlah 30,000 ni. Sekarang kita dah ada dekat 28,000 yang sedang menonton kita. Alright. Mungkin lepas ni akan naik jadi 30,000, 300,000, 3 juta yang akan mula manfaat daripada segala perkongsian-perkongsian yang saya lakukan ini. Bagi anda yang mungkin tertinggal banyak sangat, saya rasa daripada PKP sampai sekarang banyak sangat ilmu-ilmu yang percuma. Satu hari 1 jam, babe, aku bagi percuma semua kan. Boleh pergi dekat YouTube Abang Abu, subscribe YouTube Abang Abu Mekanik Wang juga. Subscribe kat situ, awak boleh dapatkan semua yang dah terlepas. Dah 3 bulan lepas yang terlepas, awak tengok balik kan. Awak ada university kewangan dalam video YouTube Abang Abu. Dia ada university, kau faham tak? Kau tengok, dengar, kau dapat ijazah, master, PhD, semua kau boleh dapat dekat university. YouTube University Kewangan Abang Abu. Alright. Okay, so itu sajalah hari ini, insya-Allah kita dapat bersama lebih kurang 1 jam daripada tadi. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan memberikan tepukan kepada anda, kerana anda adalah orang-orang yang telah menjadikan diri saya ni sangat berguna. Sebab tu ABU, always be useful. Always be useful to people. Jadi dengan anda mendengar dan menyampaikan dan juga mengamalkan apa yang Abang Abu kongsikan, saya rasa diri saya, Allahu Akbar, aku dapat memberi manfaat pada manusia di luar sana, memberi manfaat pada saudara-saudara Islam aku di luar sana, memberi manfaat pada manusia sejagat yang kau ciptakan, ya Allah. Ini saya rasa sangat-sangat teruja dan seronok sangat. Dan saya juga nak berikan anda DJ Horn. Jadi itu sajalah untuk hari ini. So kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Dan jangan lupa tengah hari nanti ada juga ABC Lunch Hour Show bersama dengan DJ. Hari ini hari yang ke Rabu. Hari ini hari Rabu, dia akan berbincang dengan wanita dan anda. Wanita, semua cerita pasal wanita oleh DJ wanita kita yang akan bersiaran daripada pukul 12 hingga pukul 1 petang. Jadi jangan lupa untuk bersama untuk mendapatkan banyak tip-tip dan juga banyak perkongsian yang akan sama.
Alright. Okay, Kak Produsi dah nak join program tu, insyaAllah Kak Produsi dah ada dalam biak wang saya. Pastinya semua adik-adik biak wang akan di offer dulu untuk program tu. Bagi mereka yang mengambil offer, baru kita bagi pada orang lain, right? Okay, syukur Alhamdulillah atas anugerah ciptaan Allah terhadap kehansoman kau. Sebab dia cakap aku handsome, aku bagi dia tepukan lah. Alright, kita dia bagi tepukan sebab dia bagi tanda. Kak Ros kita bagi Kak Hon dia sebab Kak Ros tulis banyak tadi kan. Alright, so itu sajalah hingga kita berjumpa esok. Doakan saya sebab saya ada banyak perjumpaan di luar hari ini. Alright, untuk banyak benda, dan Alhamdulillah di Malaysia telah pun ada banyak program telah disusun. Bulan 8 ni insyaAllah saya akan kembali ke Langkawi, ke Sabah, ke banyak tempat. Alright, kerana sudah pun boleh buat program dan mereka telah mengaturkan jadual untuk Abang Abu. Tapi apa-apa pun saya tetap akan lakukan apa yang saya sudah mulakan during COVID, iaitu bersama dengan anda secara online, tak kira mana saya berada. InsyaAllah kalau Allah izinkan, InsyaAllah kalau ada internet, InsyaAllah kalau ada kemudahan untuk saya buat live, pastinya saya akan berlive di mana saja setiap jam pukul 9 hingga 10 pagi untuk memberikan ilmu-ilmu dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini akan membawa kita satu lembaran baru, satu cahaya yang bersinar, satu cahaya yang membawa kita, memandu kita mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan segala usaha kita ni akan Allah berkati. Segala usaha kita ni akan menjadi satu saksi di akhirat nanti. Pada jam 9 hingga 10, Abang Abu memang buat program untuk membantu orang dalam memperkasakan kewangan mereka. Jadi saya nak benda ni akan menjadi saksi di akhirat nanti. Itu sajalah daripada Abang Abu. Sehingga kita jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Ding.